Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak teruskan ke aktiviti yang keempat dalam tajuk reka bentuk dalam perniagaan. Okey, saya review sikit terlebih dahulu apa yang kita dah buat pada minggu lepas. So, pada minggu lepas kita dah buat memilih reka bentuk ataupun memilih kaedah reka bentuk pengiklanan. So, saya dah tunjukkan dalam slide saya ni. So, kita ada beberapa contoh lah. Okey. Ini saya dah tunjukkan daripada awal sehinggalah pada minggu lepas berkenaan dengan bagaimana kita merancang sesebuah iklan bagi produk. Okey, bermula daripada kita punya syarikat. Okey, bermula daripada syarikat kita. Contoh, okey, ni arahan pertama saya pada hujung bulan Jun. Okey. So, tugasannya mula-mula adalah awak kena pilih satu produk, apa-apa produk lah, dan awak bina satu jenama berdasarkan produk yang awak nak buat tersebut, dan mesti okey, datangkan nama syarikat awak, logo dia macam mana. Okey, awak ada jenama awak sendiri. Okey, tujuan dia adalah untuk memasarkan produk yang awak dah pilih. Contoh macam saya nak buat kasut sukan. Okey, saya nak buat kasut sukan, maka saya datangkan satu jenama yang baru. Saya kata saya nak buat jenama saya A Sport. Okey, kemudian saya reka logo saya macam ni. Tak cantik pun, tapinya kita reka je semata-mata untuk dapatkan idea. So, inilah bentuk logo saya. Itu tugasan pada minggu yang pertama di hujung bulan Jun. Okey, yang ni juga saya datangkan contoh. Katakanlah nak buat kedai burger yang burger sendiri ke, yang ni contoh burger Kiss lah, apa tak kisahlah. Okey, kemudian tengok pula di minggu yang kedua pada 1 Julai. Okey, kita dah buat aktiviti melakar reka bentuk produk yang kita nak hasilkan. Okey, ini bertujuan kita mengenali produk apa yang bakal kita pasarkan. Okey, produk apa yang bakal kita pasarkan. So, disebabkan tadi saya pilih kasut sukan, maka saya kena lakarkanlah kasut sukan. Ni saya lakar kasut sukan. Okey, memanglah tak cantik. Okey, tapi kita sekurang-kurangnya kita lakar untuk dapatkan idea. Untuk tahu bagaimana bentuk kasut sukan yang kita nak hasilkan. So, ini bentuk yang saya nak hasilkan. Warna putih, orange macam ni. Ada tali kasut dia. Ini pandangan daripada sisi, pandangan pada hadapan, pandangan pada atas. Okey, dia cukup lengkap berdasarkan 3 sudut pandang ni. Okey, so kita labelkan juga apa kelebihan-kelebihan yang ada, walaupun tak semesti kena label, tapi tujuan untuk kita kenal produk kita. Okey, so ini tugasan pada minggu yang kedua. Okey, kena senaraikan, kena lukis gambar produk tersebut, kemudian senaraikan apa kelebihan produk tersebut. Kalau tak nak senaraikan, boleh cukup sekadar label. Okey, label pun dah cukup sebenarnya. Okey, sekarang tujuan nanti bila kita dah tahu kelebihan produk tersebut, okey, nanti kita akan mudah untuk buat iklan. Okey, katakanlah kasut ni tahan lasak ke, okey, kasut tersebut tahan lama di talis air ke, talinya grade A ke, tapak yang serap hentakan sesuai digunakan untuk tujuan larian maraton ke. Jadi kita nyatakan dalam tu, walaupun kita tak pasti sebenar-benar macam mana bentuk dia lah sekali, ataupun lukisan kita terlampau buruk ke, tak ada masalah. Jangan kisahkan pasal lukisan tu terlampau buruk ke apa, tak. Yang penting kita sebagai pengeluar, sebagai pereka bentuk, kita lakarkan berdasarkan apa yang kita mahu, berdasarkan apa yang kita tahu. Okey, tulis sahaja. Okey, so ini contoh. Kalau saya nak buat kasut sukan, ini bentuk kasut sukan. Tak nampak lagi bentuk akhir ke apa, tak kisah. Yang penting kita nak nyatakan kelebihan produk, kerana itu akan membantu kita untuk buat iklan nanti. Okey, ini tugasan pada minggu yang kedua. Jom kita tengok pula tugasan pada minggu yang ketiga, iaitu 29 hari bulan Julai. Okey, iaitu pada minggu lepas saya tunjukkan pada awak okey, rangkuman tentang tugasan-tugasan sebelum ni, macam mana nak pilih. Okey, kemudian bina satu jenama, lakar edit logo, lakar produk, senaraikan kekuatan kelebihan. Okey, dan minggu lepas saya minta untuk awak pilih 3 kaedah reka bentuk periklanan.
So saya dah sebutkan tentang tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benda. Matlamat produk macam mana, penyampaian fakta macam mana, demonstrasinya macam mana, perbandingan tu macam mana, kiasan atau ibarat tu macam mana, kenyataan merangsang tu macam mana, gambar pegun tu macam mana. So, semuanya boleh tengok contoh-contoh yang ada di dalam buku teks. Kalau tak ada, buka Telegram awak. Dalam Telegram saya dah letak buku teks sebenarnya. Okey, buku teks secara digital. So, tengok kat situ. So, berdasarkan yang saya pilih, so saya buat tiga perkara. Saya buat 3 perkara. Saya pilih 3 kaedah saya. Saya nak gunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah kenyataan merangsang, iaitu selesa penuh gaya bagi produk kasut sukan saya. Ni saya punya tagline. Okey, kemudian saya nak guna juga gambar untuk menunjukkan ataupun untuk meyakinkan pada pembeli ataupun pada pengguna tentang produk saya itu adalah produk yang menarik. Okey, so sekarang kita nak belajar macam mana nak buat iklan. Okey, ada satu lagi benda, iaitu penyampaian fakta dan juga matlamat produk. So kita kena beritahulah tentang kelebihan produk kita dari sudut harga, dari sudut kualiti, dari sudut kelebihan dia. Kita tak perlu nak cerita detail, tapi dia ada cara ataupun kaedah untuk yang kita letakkan di dalam sebuah iklan nanti macam mana. Okey, jom kita nak pergi bagaimana untuk menghasilkan iklan. Okey, sudah tentu untuk hari ini kita nak belajar menghasilkan iklan. Okey, jom, ini adalah tugasan pada minggu ini. Tugasan hari ini berapa bulan? 5 bulan 8. Okey, so dalam minggu ini kita nak kena hasilkan iklan. Mungkin tak nampak lah. Okey, kita nak hasilkan iklan. Okay. Untuk hasilkan iklan, apa benda yang kena ada dalam sebuah iklan? Okey, sebelum kita nak buat iklan tu, kita kena tahu benda apa ataupun perkara apa yang mesti ada dalam sesebuah iklan. Okey, dalam sesebuah iklan. Okey. Sebenarnya berkaitan daripada tugasan-tugasan saya sebelum ni, kebanyakannya tugasan tersebut adalah perkara yang mesti ada dalam sesebuah iklan. Okey, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan syarikat kita. Okey, syarikat tersebut mesti ada. Yang pertama adalah berkenaan dengan syarikat. Okey, yang kedua adalah tentang produk. Okey, produk gambar ke? Okey, dia mungkin boleh jadi gambar ke ataupun ilustrasi ke, okey, ataupun mungkin metafora tu gambar, dia bukan gambar sebenar tapi ni gambar macam kiasan, macam pengibaratan. Okey, yang tu ada dalam kaedah pengiklanan. Okey, kita nak ada gambar. Okey, nama dia, produk tu, gambar dia, mungkin ilustrasi, mungkin metafora, mungkin warna, mungkin nama. Okey, kemudian orang nak tahu pasal maklumat produk tersebut. Okey, maklumat berkenaan dengan produk apa ni, untuk apa, tujuan dia untuk apa. Okey, tujuan ataupun fungsi produk tu sendiri untuk apa. Biasa ini antara 3 benda yang penting dalam sesebuah iklan. Okey, ada setengah tu, ada lagi perkara-perkara lain, contoh macam contact number yang kena letakkan dalam sesebuah iklan. Okey, tapi saya nak highlightkan 3 benda ni terlebih dahulu. Pertama sekali, syarikat kita sendiri. Okey, mesti letakkan pada kita punya iklan. Kemudian yang keduanya adalah gambar produk kita. Okay, gambar produk dengan tujuan supaya pelanggan tahu ini adalah pasal apa. Janganlah letak nama dia. Saya nak buat Airsport V1. Katakanlah nama produk saya Airsport V1. Apa benda ni? Orang takkan tahu. Jadi kita kena letakkan gambar supaya pelanggan yang melihat produk kita, okay, dia tahu berkenaan dengan
produk tersebut. Okey, baik, faham ke? Okey, baik. Kemudian bila dah tahu gambar produk, so kita kena letaklah sikit maklumat-maklumat berkaitan dengan produk tersebut. So maklumat tu contoh macam fungsinya untuk apa, kelebihan dia untuk apa. Okey, fungsi dia untuk apa, kelebihan dia untuk apa. So 3 ini adalah basic yang paling penting yang kena ada dalam iklan. Okey, dan saya tambah satu lagi lah yang saya rasa maklumat juga hampir penting, iaitu berkenaan dengan kontak ataupun cara untuk dihubungi. Okey, cara berhubung. Okey, cara berhubung tu ada yang suka telefon. Okey, letak nombor telefon. Okey, ada yang letak WhatsApp. Ada yang letak Facebook, ada yang letak IG. Okey, dia macam-macam kontak number. So ini 4 perkara yang biasa ada dalam iklan. Okey. Tapi dalam ni saya belum lagi sentuh kaedah iklan tu, reka bentuk iklan tu sendiri. Yang ni perkara apa yang perlu ada dalam iklan. Okey, perkara yang perlu ada. Ataupun wajib ada. Okey, wajib ada dalam sebuah iklan. Dia tak boleh lari. Dia 4 benda ni mesti ada. Biasa mesti ada. Okey, baik. Kemudian, jom kita tengok lagi. Okey, sekejap Kemudian kita tengok lagi seterusnya, macam mana kita nak gunakan 3 kaedah pengiklanan yang kita dah buat pada minggu lepas. Okey, tiga kaedah yang kita pilih minggu lepas, kita nak letakkan juga dalam iklan. Okey, saya akan ambil contoh produk ataupun perkara yang saya nak letakkan minggu lepas. So ini perkaranya. Saya lihat dulu perkara. Okey, 3 perkara. Okey, ini adalah ataupun kaedah yang saya nak pilih. Untuk buat iklan saya tu, saya akan pilih 3 kaedah ni. Okey, untuk memberi maklumat berkenaan dengan produk saya. So ini 3 kaedah yang saya pilih. Okey, 3 kaedah yang saya pilih. Okey, baik. So sekarang bila kita dah ada kaedah-kaedah ini, okey, so apa yang kita kena buat adalah, okey, macam mana nak letakkan dalam iklan. So apa benda yang nak letakkan dalam iklan? So kita kena draft dulu. Jangan buat terus iklan tu. Tak, kita kena draft dulu. Okey, yang ni kena buat lah. Pada yang baru masuk, tak apa, kita tak jauh pun. Saya terangkan apa benda yang kena buat sebelum ni, 3 minggu sebelum ni. So hari ni baru saya nak tunjukkan macam mana nak letakkan sebuah benda ni dalam iklan. Okey, baik. So yang pertama sekali, saya kata saya nak letakkan tagline pada iklan saya. Tagline tu macam contoh, kalau dulu paling yang glamour lah, dalam 2-3 tahun lepas tu dah ada ni, aku putih, ku putih. Macam tu. Ataupun terlajak laris. Itu contoh tagline. Okay, tagline untuk memberi awareness kepada kita punya customer. Ada setengah tu suka macam tagline yang agak annoying. Okay, ada setengah tu yang suka baca, apa ni? Orang tanya-tanya. Kalau letak tagline macam ni, orang akan tanya-tanya. Ni pasal apa Pasal apa kalau glamour sekarang, biasa kat musim COVID ni, orang biasa duduk rumah, mungkin tengok TV ke, ada macam-macam iklan lah.
Yang bagi saya, kalau sampai sekarang yang agak annoying bagi saya, contoh macam apa nama, biar tak handsome, janji kaya, contoh macam tu lah kan. Itu contoh tagline dia. Okay, tagline. So kita boleh letakkan tagline. Awak cari tagline berdasarkan produk awak lah. Macam contoh saya nak buat kasut, saya pilih produk saya adalah kasut, jadi saya pilih tagline saya adalah selesa, penuh, gaya. Okay, awak boleh cari lah apa-apa yang awak nak. Okay, berdasarkan produk yang awak pilih. Kalau belum ada produk, carilah produk apa-apa. Okay, jam boleh, apa nama, kerusi boleh, meja boleh. Okay, baik. Kemudian, so next kita ada gambar pegun. Okay, tagline dah siap Tagline dah siap. So, kita next pergi gambar pegun. Gambar pegun ni adalah gambar, ilustrasi. So, saya nak letakkan nanti, contohlah, saya draft dulu, supaya mungkin boleh nampak sikit kalau draft. Okay, ini adalah outline saya. Saya nak letakkan nanti yang pertama saya nak dia ada tagline jelas. Okay, tagline. Yang kedua adalah gambar. Okay, gambar produk. Gambar produk tadi mungkin saya nak ada kat sini ke. Okay, ada orang pakai, sebab saya letak kat ni ada gambar model pakai kasut. Saya nak suruh saya letak macam ni satu. Okay, satu lagi mungkin kasut kita macam ni tu. So ada nampak dua bahagian lah. Saya mungkin nak macam ni. Okay, gambar model pakai kasut. Okay, tagline, kemudian gambar. Kemudian kita ada penyampaian fakta dan juga maklumat pasal produk. Kena maklumlah kualiti produk. Okay, sama ada kita boleh guna kaedah labeling juga. Boleh je. Tulis grade A ke. Ada ke macam tu kan. Lepas tu kat sini kita kan ada logo kita kan. So kena tunjuk lah. Biasa pada produk ni dia ada apa nama, logo syarikat tersebut pada gambar produk. So mungkin kita letak kat sini ke. Contoh produk saya A kan. Macam tu. Mungkin macam tu. Okay. So kita kena tulis lah maklumat dia. Okay, maklumat berkenaan dengan produk. Sesuai digunakan untuk apa. Sesuai untuk apa, untuk sukan ke, sukan dan casual ke. Okay, kita tulis. Ini semua, apa yang kita nak tulis tu semua kita dah bincang pada minggu sebelum ini. Ni minggu ni. Kelebihan produk kita tu apa? Kelebihan produk kita. Serak hentakan ke, tapak getah ke. Okay, so kita dah bincang dalam 2 minggu yang sudah. Okay, so kita boleh tulis macam tu. Okay, itu idea je lah, sekadar idea. Okay, tapak getah grip kuat. Macam tu. Tak apa, simple dulu. Nanti lama-lama daripada draft kita akan buat yang lebih cantik. Kadang-kadang kita tak perlu sangat nak tulis semua banyak-banyak dalam satu gambar. Cukup sekadar ada gambar, ada harga, dah cukup. Okey, dah senaraikan kelebihan, kemudian kita letakkan juga dia punya harga. Okey, letakkan dia punya harga. Baik, bila dah letakkan harga, kat sini sebenarnya ada lagi permainan lain. Bila kita nak berniaga ni, ada macam-macam teknik lagi. Untuk bagi orang beli barang. Okey, yang paling orang Malaysia suka kalau nak beli barang ni adalah diskaun. Atau kalau bukan diskaun pun, yang orang Malaysia suka free gift. Okey, permainan harga supaya orang beli. Okey, permainan harga harga murah. Ini orang beli. Yang kedua, ada diskaun. Pun orang akan beli. Yang ketiga, ada free gift. Ada free gift. Pun orang akan beli. InsyaAllah 3 benda ni permainan yang awak boleh gunakan dalam sesebuah iklan. Dia bukan sebahagian daripada kaedah, tapi ini permainan emosi yang kita boleh letakkan dalam sesebuah iklan supaya orang berebut-rebut nak membeli. Okay, so kat sini jangan lupa juga kita mungkin letak contact number. Okay,
bahagian hubungi. Kontak nama, tak kisahlah mungkin nak pakai Facebook ke, nak pakai IG ke. Okay. Letak kat situ. Ataupun nak pakai WhatsApp ke. Okay. Letak kat situ supaya orang boleh dapat kontak. So ini contoh macam mana kita nak buat draft. Okay, ini contoh macam mana kita nak buat draft kita punya produk. Okay, baik. So, kemudian sekarang macam mana pula kita nak siapkan kita punya iklan. Okay, nak siapkan kita punya iklan. Okay. So, saya akan tunjuk beberapa perkara yang perlu awak ketahui untuk siapkan iklan. Untuk buat iklan ni supaya jadi siap. Okey. Pertama sekali, okay. Untuk buat iklan, pertama sekali, kena ada gambar produk. Okey, kena ada gambar produk. Nak cari kat mana? Ini kita akan buat contoh je. Maksudnya, saya tahu awak tak ada kemahiran melukis, awak tak ada kemahiran yang bagus lah. Maksudnya kalau nak dapat buat airline cantik tu mungkin tak dapat kan. Tapi tak apa, sekarang ni teknologi memang sangat-sangat dah canggih. So saya akan ajar satu persatu nak pergi kat mana, nak cari kat mana gambar produk yang baik. Okay, so kita guna je Google. Okay, Google je. Okay, sebab kita nak buat contoh airline so kita Google. Katakanlah sebab saya nak buat kasut, maka saya Google gambar kasut. Sekejap saya letakkan dalam skrin saya. Satu lagi. Saya cuba kecil sikit. Okay. Oh, ada 3 orang je. Sekejap. Okay, contoh kita gunakan Google. Kita letakkan bahagian ini. Cari Google. Ini bukan Google, tapi ini contoh Microsoft Bing. So, saya pakai Microsoft Edge. Okay, Microsoft Edge. Ini contoh kita dapat gambar kasut. Nampak tak gambar tu? Okay, ambil je dekat Google, ambil je dekat Bing ke apa, tak ada masalah. Ambil salah satu gambar. Sebab kita nak buat contoh gambar produk. Okay, katakanlah kita ambil yang mana yang mana pilihan saya lebih kurang. Saya pun tak pandai nak pilih kasut yang menarik. Sekejap. Untuk senang edit. Tak apalah, saya ambil gambar ni lah. Okay, saya ambil gambar ni contoh. Okay, saya right click, saya pun save image as. Okay. Okay, contoh. Saya ada gambar kasut. Okay, baik. Itu yang pertama. Kena cari gambar. Kalau tak ada, tolong Google. Tolong Google. Okay. Ya, kecil sikit lagi. Okay. Saya punya gambar tu nampak tak? Jangan nak cakap apa? Saya angkat tangan. Kalau nak cakap boleh cakap. Saya takut tak dengar ke apa ke. Tapi walau macam mana, saya tengah rekod ni. Saya rekod sebab saya dah mula pukul berapa dah tadi. Saya terpaksa mula juga sebab saya takut yang ni ambil masa lama. Okey, sekejap saya nak tulis. Oh, ni saya kecilkan sikit. Okey, saya letak kat sini. Okey, sport shoes. Okey, sport shoes. Saya ada gambar. Satu gambar
kasut, saya dah ada gambar kasut. So, kita dah ada gambar. Google je. Okay, Google gambar tersebut. And then yang kedua, bila kita dah ada gambar, nak kena buat apa dengan gambar tu? Sekarang kita nak mula edit. Mula edit. Okay. Guna aplikasi. Okay, aplikasi apa ada? Banyak. PowerPoint ada. Okay. Word ada. Photo editor ada. Okay, photo editor ada. Apa nama? PicArt. Yeah. PicArt ada. Macam-macam lah. So, kita masukkan gambar tadi dalam sebarang aplikasi internet yang kita ada. Contoh, macam saya nak guna online photo editor. Okay. Online photo editor. Malas nak pergi tempat lain. Okay. Saya pakai online photo editor. Ada tak yang tak payah? Sign. Ada tak Canva? Antaranya Canva. Canva ni boleh edit cantik juga. Sebab kadang-kadang dalam Canva ni dia ada apa nama? Library dia sendiri. Okay, dalam library tu ada macam-macam lah gambar kan. Okay, katakanlah kita nak buat ambil gambar kita punya ni tadi, gambar kasut yang kita baru je download tadi. Ni gambar kasut tu, Reebok. Okay, contoh kita ada gambar. Okay, kita ada gambar. Lepas tu kita nak letaklah dia punya apa nama, nama produk kita. Kita letak sikit dia punya tulisan ni. Alah, kena sign up juga. Sekejap saya sign up. Kita pakai Google je. Sekejap saya sign up sekejap. Ataupun mungkin awak dah ada dalam phone masing-masing. Ada editor dalam phone tu, pakai yang tu je. Okay, senang je pakai yang tu. Okay, guna je apa-apa. Tapi nanti insyaAllah saya akan share juga dalam Telegram contoh-contoh macam mana kita nak edit letak gambar dalam kita punya iklan. Nak letakkan tulisan macam mana. Okay, saya kena buat baru. Poster. Flyers lah. Kita buat balik. Ni boleh ikut tak ni? Okay, skip 2. So, saya letakkan gambar. Okay, gambar. Saya upload sikit. Images. Background remover. Ada gambar kasut. Ya, saya pilih balik dulu. Sebab tadi scan free, saya ingatkan boleh terus je. Okay, pilih gambar tu. Okay, kalau pakai phone tu mungkin lagi cepat kot. Okay, sekarang ni apa nama, kita nak buat online ni, dia internet pakai komputer ni dia kurang sikit. Okay, saya letakkan gambar. Ni gambar saya punya produk. Okay, tadi saya kata saya nak letakkan teks, nak letakkan perkataan. Kita pilih je kat sini. Ada yang menarik-narik tak? Okay, ni saya nampak menarik.
Kita try ni. Oh, dah dah. Okey, kita try. Baik ni. Okey. Katakanlah kita nak buat dia nama dia Airsport. Airsport. Okey, besar sikit. Oi, dia besar sangat. Okey, Airsport. Mana tak perkataan say tu? Ya, saya kecilkan sikit. Design dia. Airsport. Bawah ni saya tukar V version 1.0. Oh, ada version pula. Tak kisahlah, kita letak je nama kita punya produk. Mungkin awak punya lagi cantik mungkin. Saya buat ni tak berapa cantik. Maklulah. Orang lama-lama. Design pun simple-simple je. Okey, kejap. Nampak ada dulu. Tak dapat pula. Naklah belakang tu. Baik ke lah. Payah. Katakanlah macam ni je lah. Airsport. Okey. Airsport. Kita ada Airsport. Lepas tu, kita dah ada kita punya nama produk. So, kita dah ada gambar kita. So, sekarang kita letakkan kita punya tagline. Okey. Tagline. Contoh, kita nak letak tagline. Tadi tagline selesa penuh gaya. Tulisannya pilihlah yang pelik-pelik sikit. Janganlah pilih yang simple sangat. Okay. Ada yang free, ada yang kena bayar. Pilihlah yang free, tak payahlah rajin nak bayar. Ambil ni kata Bukhari. Okay. Ni sebab saya pakai background putih. Nanti kita boleh tukar lagi background ni. Selesa penuh gaya. Kita letak macam tu. Okay. Kita dah ada yang pertama ini. Okay. Pertama kita ada kita punya contoh dia punya tagline. Kita dah ada kita punya nama produk tersebut, nama syarikat kita Airsport. Okey. Kita mula, kemudian kita letakkan gambar dah, kita kena letak punya maklumat pula. Okey, kita letak kita punya maklumat pula berkenaan dengan produk kita tu. So, tambah lagi maklumat, kita nak letak tapak serak hentakan. Okey, kita tulis tapak serak hentakan. Tulis. Ini dia macam-macam lah, kita kena pandai susun lah. Sebab tu dalam reka bentuk ni antara perkara yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan macam mana menyusun maklumat pada sebuah gambar. Ni yang kita belajar label-label sebelum ni. Tapak serak hentakan. Label dekat dia punya tapak. Ataupun lagi mungkin tali kita tu. Saya tulis dalam lakaran kata tali tu grade A. Tulis tambah. Kita tulis tali grade 3A. Mungkin macam tu lah. Tak tahulah ada ke tali grade 3A ni. Saya pun tak pasti. Sambil tulis je. Tak pasti. Tapi kita bayangkan ini adalah kita punya produk yang kita nak bawa orang
tengok. Okey, nak bawa orang tengok, nak tunjukkan orang yang kita punya ni memang adalah satu gambar yang menarik. Okey, lagi mungkin kita nak letak tambah sikit perkataan lain bagi dia tambah menarik. Okey, bagi dia tambah menarik. You are invited. Okey. Now open ke apa, letak je tambah menarik. Contoh macam tu. Okey. Cuma mungkin ada setengah orang tu idea dia memang sangat-sangat baik lah. Dia mungkin ada colour, background colour ke apa. Mungkin nak boleh gunakan background colour ke apa. Boleh tak tukar background dia? Boleh je. Background colour ni boleh. Letak warna hitam. Jadi tak? Jadi. Apa warna biru. Biru menarik juga. Okey, so contoh. Ini pun boleh crop lagi lah. Gambar ni pun boleh crop lagi. Boleh nampak kecil sikit tu. Okey, on. Contohlah. Ni kalau boleh remove background, boleh remove background. Kalau nak remove background, awak guna satu tempat ni, nama dia tulis remove background. Remove background. Ni awak boleh pakai ni. Kalau nak buang background kat belakang, dia gambar akan jadi lebih cantik. Okey. Ni, remove background. Okey, www.remove.bg. Okey. Itu gambar. Yang ni saya bagi contoh sikit. Okey. Remove background. Okey, remove background ni tujuan gambar kita nampak lebih profesional lah, supaya tak ada lah ada putih-putih nampak sangat baru belajar edit. Okey, guna aplikasi ataupun laman web www.remove.bg. Ni boleh kita guna untuk buang background. Okey. Kemudian kalau nak edit ni macam-macam lah boleh guna. Canva ni pun antara yang glamour orang pakai. So saya letak kat sini juga lah. Okey, saya letak kat sini juga www.canva. Okey, .com. Okey, canva.com. Okey, itu antara yang boleh kita gunakan. Okey, inilah contoh iklan yang saya sendiri buat. Lawa tak lawa tu kita tolak tepi dulu. Yang penting kita dapat hasilkan kita punya iklan dengan baik. Okey, saya nak awak cuba dulu. Okey, cuba sendiri buat iklan. Tapi itulah, kalau awak tak buat daripada tugasan yang pertama sampai ke tugasan yang ketiga, saya rasa memang sukar sikit sebab awak tak ada maklumat. Bila tak ada maklumat, tak tahu nak tulis apa, tagline tak tahu apa, gambar tu nak buat gambar yang macam mana, tak pasti. Okey. Kalau katakan awak nak buat gambar baju pun tak ada masalah. Apa-apa produk teknologi pun boleh. Okey, nak makanan pun boleh. Apa-apa produk saja. Kasut ke, rantai ke. Tapi kalau tanya saya betul-betul nak buat produk apa, saya prefer produk teknologi. Okey, produk teknologi. Okey, baik, itu sahaja saya punya perkongsian pada hari ini. Okay, saya nak buka lah soalan. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okey.